baca karangan dia, sampaikan, sebarkan, bukan menggantung gambar dia. Okey? Demikian juga menggantung gambar-gambar tokoh sebagai wallpaper. Wallpaper ni komputer. Wallpaper rumah. Yang ketiga, dalam rumah orang lain selalu ada gantung kalimah-kalimah Al-Quran sebagai hiasan. Boleh tak? Ulama terbagi kepada beberapa kumpulan. Yang keras Salafi, haram, tak boleh. Hang boleh gantung gambar Al-Quran sebagai hiasan. Al-Quran tu bukan hiasan. Faham tak? Ada orang nak thinking, dia kata sebenarnya bukan hiasan saja, gantung nak bagi minyak selalu. Padahal tak ingat apa-apa. Jadi sekali gantung-gantung ni macam mana? Ada khilaf, pandangan yang lebih baiknya tak payah gantung apa-apa kat situ, kecuali betul-betul anda nak mengambil pengajaran daripada ayat tersebut dan bukan sebagai hiasan. Kalau gantung juga, jangan gantung ayat Quran kerana dia boleh trigger masalah dalam bab akidah dan juga hukum tadi. Gantung saja kalimah walillahi asmaul husna ke, ataupun khat-khat ittaqillah ke. Alright. Itulah yang ada di rumah saya di Malaysia. Bukan kat sini. Ini tak ada apa-apa. Okey. Kalau kita sebilik dengan perempuan non-muslim, saya dah jawab tadi macam mana aurat dengan non-muslim. Yang kedua, apa pendapat Ustaz kalau dinasihatkan tidak menutup aurat oleh doktor atas sebab-sebab kesihatan seperti tidak memakai tudung? Soalan ni bagus. Soalan ni memang perlukan pendidikan. Ya. Termasuk dekat soalan ni, contohnya anda kalau pakai tudung, anda akan dibunuh contohnya. Maka ketika itu tak payah pakai tudung. Tapi cari jalan macam mana nak keluar dan selamatkan diri dan seumpamanya. Kerana dia ada dua darurat, dua mudarat. Tak pakai tudung dosa, kena bunuh lagi besar dosa. Akhafud dararain qatl. Maka dekat sini, kalau doktor kata sebab kesihatan, kena define apakah dia sebabnya yang hampa boleh mati. Boleh mati ke ataupun hanya sekadar apa? Saya tak boleh beri jawapan yang tepat sebab tidak didefinekan apa jenis kesakitan yang boleh terkena kalau dia memakai tudung. Okey? Kalau dapat didefinekan dengan tepat, ketika itu boleh, tapi dia duduk rumah saja, dia tak pakai tudung rumah. Okey? Dia tak payahlah keluar selalu, kecuali perkara-perkara yang penting. Okey? Boleh tak puasa ganti dibuat sekaligus dengan puasa sunat? Ini bukan homework dia dalam website saya ni. Boleh dianggap syirik atau tidak kalau menentang, tak suka, menolak ataupun menolak poligami sedangkan ia dibolehkan Allah, especially situasi isteri pertama. Isteri kedua bagus kan? Macam isteri kedua susah kan tau? So jadinya tuan-tuan, dia bergantung kepada cara anda tolak. Kalau tolak tu, semua isteri Nabi tak ada rasa seronok dengan poligami, itu fitrah perempuan. Tetapi kerana tak seronok, itulah mereka benarkan juga bila Nabi berpoligami. Contohnya, kerana urusan Allah SWT, itulah namanya mujahadah tadi tu. Tapi kena faham banyak lagi buat poligami ni. Lelaki bukan boleh poligami just like that, tak boleh. Dia tak boleh just like that saja. Dia ada banyak syarat dia, dan ramai yang poligami yang tak berjaya ni, yang banyak masalah ni, semua lelaki yang jahil-jahil ni semua. Yang tak reti syarat-syaratnya, main gegah saja. Ini dia masalah-masalah ni. Okey? So jadi sekarang ni soalannya, boleh tak dianggap syirik? Tidak dianggap syirik dan tidak dianggap menentang hukum Allah, kecuali dia terus terang dia beritahu dia tak setuju kepada poligami ini kerana tak adil. Maka tak adil bukan hukum Allah. Orang lelaki yang kahwin dengan orang-orang tertentu, itu yang jangan salahkan hukum, salahkan individu yang salah menghukumkan. Okey? Adapun fitrah peribadi rasa tak seronok sebab tak boleh nak kongsi kasih sayang, itu normal. Okey? Itu benda yang anda tak boleh kawal. Macam kasih sayang Nabi kepada isterinya yang ramai, berbeza di antara seorang dengan seorang. Nabi tak boleh kawal. Okey? Soalan seterusnya, kalau tertidur sehingga terlepas solat zuhur, adakah
bila bangun tu dah masuk waktu asar. Adakah perlu dahulukan waktu asar atau diqadhakan dulu solat zuhur yang tertinggal? Eloknya qadha dulu solat zuhur yang tertinggal. Selepas itu barulah solat asar. Fatwa Eropah kata harus untuk jamak takhir zuhur dan asar pada winter. Zuhur dan asar pada waktu winter. Sebab apa pendek waktu? Dan jamak takdim maghrib dan isyak pada waktu musim panas. Sebab isyak dia pukul 12 malam kan? Ataupun pukul 11 lebih. Adakah kedua-dua fatwa ini harus di-apply kepada semua keadaan? Keadaan apa? Keadaan tu lah. Winter dengan apa? Keadaan lain. Fatwa dia kata pada winter dan summer kerana keperluan. Kenapa kita kena tahu? Allah SWT sebut inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam Al-Quran Allah kata kami wajibkan umat manusia mendirikan solat pada waktu-waktu yang tertentu. Maknanya menunaikan solat pada waktunya mempunyai hikmah dan satu ujian ibadah yang special, yang unik. Maka kita hanya boleh ambil rukhsah jamak bila ada keadaan keperluan yang betul-betul diiktiraf. Ya? Maka para fatwa Eropah ni sebut maka waktu yang pendek dan kesukaran itu adalah yang diiktiraf. Maka barulah boleh buat. Masa musafir pun sama juga. Tapi kalau nak buat di ketika luar summer dan winter, waktu autumn, waktu yang biasa saja pun nak buat juga, anda sudah defeat the purpose kepada hukum itu sendiri. Maka jangan buat. Okey? Yang seterusnya, apa hukum minum bir 100% 0% alkohol, non-alcoholic beer? Tak mabuk lah ni? Ha? Apa yang soal ni? Tak mabuk lah maknanya? Tak mabuk lah. Kalau tak mabuk, dia bukan arak. Habis kita. Ya? Sebabnya Nabi kata, Nabi jawapan ni, nanti dulu. Nabi kata, kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram. Dalam satu hadis. Setiap benda yang memabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram. Nabi kata. Ya? Maka ilah pengharaman arak adalah mabuk. Alkohol yang boleh membawa mabuk adalah alkohol yang ada satu jenis. Tu apa nama ni? Denatured alkohol ke apa benda? Entah, ingat ada nama dia. Ya, dan alkohol ini berbeza dengan alkohol yang ada di dalam minyak wangi. Alkohol yang ada dalam minyak wangi, dia kalau minum dia mati terus, dia tak mabuk. Alkohol yang ada dalam arak, dia mabuk. So, alkohol ada dekat dalam minyak wangi, dia adalah suci. Tapi dia adalah racun. Macam Ritset, Shell Box dan seumpamanya. Maka kita nak sebutkan, kalaulah air bir itu dinamakan bir, tapi dia tak mabuk dan tak ada alkohol dan dia bukan arak, maka dia boleh diminum pada akum asalnya. Tapi sekiranya dia buat dalam satu kilang dengan pembuatan arak, dia bercampur-campur botol dan bekas dan mesin, ya, maka ketika itu ada syubhah najis alkohol arak itu akan ada pada botol itu. Maka eloknya jauhkan ada syubhah di situ. Syubhah yang kedua, pembelian itu boleh dianggap direct pertolongan kepada pengeluar arak yang terbesar, contohnya jenis dan seumpamanya kalau ada. Yang ketiga, paling jauh kerana ditimbangi ada fitnah. Minum dalam botol tulisan bir, padahal dia bukan bir, membawa fitnah. Sebab Nabi ajar kita jauhkan diri daripada memfitnah orang dan memberi peluang orang fitnah kita. Dalilnya dalam sebuah hadis ada dalam kitab Talbis Iblis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Bukan Ibnu Jauzi. Dia lain, Ibnu Qayyim Jauziyah. Ibnu Jauzi orang lain. Okey? Disebutkan dalam kitab tersebut bahawa dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika berada di masjid, salah seorang isteri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyai nak jumpa baginda. Pada malam itu bukan giliran dia, giliran isteri lain. Maka dia pergi jumpa Nabi kat masjid. Lepas tu dia nak balik, gelap gelita. Nabi pun iring dia balik. Maka dalam gelap tu nampak Nabi dengan seorang perempuan. Nabi punya tubuh orang memang kenal yang jauh. Ada dua orang Ansar. Famarra rajulani minal Ansar. Lalulah dua orang Ansar, dia nampak Nabi punya tubuh, dia tahu Nabi.